Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak pelajar sekalian. Okay, hari ini cikgu akan teruskan pengajaran untuk sains tingkatan 5 dalam bab 2 nutrisi dan teknologi makanan menjurus kepada topik 2.6 makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Sebelum itu, kita lihat dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini untuk topik 2.6 makanan dan suplemen kesihatan. Okay, standard pembelajaran yang pertama, murid boleh berkomunikasi mengenai isu berkaitan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Yang kedua, berkomunikasi mengenai isu berkaitan status halal makanan. Okay, pelajar, kalau kita lihat di Malaysia ni, kita memang terlalu kaya dengan pelbagai jenis makanan. Okay. Di setiap negeri ada makanan-makanan yang khusus untuk setiap negeri. Namun begitu, ada makanan tersebut yang baik untuk kesihatan dan ada yang kita perlu ambil dalam jumlah yang sedikit. Namun begitu, untuk memelihara kesihatan badan kita, kita perlu fokus kepada makanan kesihatan. Okay, jadi hari ini kita akan bincangkan tentang makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Okay, kita lihat dahulu pelajar. Okay, berkaitan dengan makanan kesihatan. Apa yang dikatakan dengan makanan kesihatan? Okay, makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Bermakna kita dapat makanan kesihatan ni daripada sumber semula jadi. Contohnya tumbuh-tumbuhan, daripada haiwan. Tapi makanan ini dia terhasil secara semula jadi dan dia sangat penting untuk kesihatan manusia kerana dia tidak mempunyai bahan-bahan kimia. Okay. Jadi dalam fokus kepada makanan kesihatan ini, ada beberapa isu yang dibangkitkan, termasuklah kebolehdapatan makanan kesihatan. Senang ataupun tidak kita nak dapatkan dia. Harga makanan kesihatan yang tinggi. Biasanya makanan yang baik untuk kesihatan ni memang harga dia agak mahal sedikit. Contoh gambar ni kamu lihat ikan salmon memang mahal lah daripada harga ikan biasa. Ikan-ikan yang banyak dijual di pasaran. Kemudian kaedah pemprosesan, bagaimana dia diproses, bagaimana dia disimpan ataupun untuk diedarkan dan dijual. Dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Biasanya kalau makanan yang terjaga dari segi kesihatan ni kita panggil sebagai makanan organik. Dan kalau makanan-makanan organik ni dia memang harganya pun lebih mahal dan cara prosesnya itu pun lebih baik untuk memelihara kandungan nutrien dalam makanan tersebut. So ni antara contoh-contohnya lah. Kita tengoknya tomato, brokoli, ikan salmon tadi, dan lain-lain lagi. Okey belajar, selain daripada makanan-makanan yang terhasil secara semula jadi untuk keperluan kesihatan, kita dapat juga sekarang ni di pasaran terlalu banyak suplemen kesihatan yang dijual di pasaran. Kita lihat apa maksud suplemen kesihatan ini. Suplemen kesihatan merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Dia macam makan ubat lah. Tapi adalah suplemen tambahan pada badan. Ini kalau kamu tengok gambar ni, ada dalam bentuk serbuk, ada dalam bentuk pil, kapsul, sumber cecair. Bahan nutrien seperti apa? Contohnya mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya dalam kuantiti yang kecil tetapi berkepekatan tinggi. Jadi soalan ni kat sini, apakah kepentingan mengambil suplemen kesihatan mengikut dos yang disyorkan? Kadang-kadang ada individu yang dia ambil sahaja tanpa mendapatkan syor dos yang sesuai dengan anggota tubuh badan dia. Jadi ada beberapa isu yang berkaitan dengan suplemen kesihatan ini. Termasuklah, ini yang pentingnya lah. Pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Maknanya kita kena tahu juga keadaan kesihatan kita dan dos yang sesuai. Bukannya kita boleh main ambil sahaja. Oleh sebab keperluan badan seorang individu berubah-ubah. Kadang kita sihat, tak sihat, ataupun dari segi berat badan kita, jisim badan kita,
berbeza antara setiap seorang tu. Okay? Jadi dos pengambilan suplemen kesihatan sukar ditentukan dengan tepat. Okay? Hasilnya, pengambilan suplemen kesihatan yang berkurang atau berlebihan sering berlaku dan dapat menyebabkan kesan buruk kepada pengguna. Okay, kadang-kadang pada makanan suplemen tersebut, dia ada letakkan dos. Okay, contohnya makan 2 biji setiap kali makan untuk 2 kali sehari dan sebagainya. Tetapi itu hanyalah dos yang secara rawak, okay, tanpa khusus kepada seorang individu. Okay, kadang-kadang ada orang sebenarnya dia hanya perlukan sedikit saja daripada badan dia. Okay, contoh vitamin C. Vitamin C juga sebenarnya kita perlukan dalam amount yang tertentu. Bukannya kita boleh, kadang-kadang kalau ambil sampai 1000 miligram sehari, kadang-kadang pun tak selesai untuk badan kita. Okay. Jadi sebenarnya kita perlu tahu berapakah dos yang sebenarnya. So kita kena jumpa pada farmasis ataupun doktor yang sepatutnya lah. Okey, maka disebabkan pelbagai isu yang timbul tu, okey, bahagian keselamatan dan kualiti makanan, okey, menguatkuasakan dasar keselamatan makanan kebangsaan, okey, yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program keselamatan makanan. Okey, dasar yang diwujudkan ini adalah bertujuan untuk melindungi orang awam. Okey, yang pertamanya apa dia? Daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan, dan juga makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Sekarang ni kamu boleh lihat terlalu banyak, okay, makanan kesihatan, dan baru-baru ni ada cikgu terbaca satu artikel yang mana ada satu jenis suplemen ni dalam bentuk minuman ataupun dalam bentuk cecair, okay, yang diambil kononnya mengikut dos yang ditentukan lah. Tapi hasilnya dia membawa kepada penyakit kencing manis yang teruk, sehingga kencing berdarah yang teruk, okey, sesak nafas dan sebagainya lah. So dia memang yang akhirnya dia membawa kepada kerosakan buah pinggang. Okey, itu kesannya lah. Sebab ni memang sekarang memang terlalu banyak sangat makanan kesihatan, dan mungkin kebanyakannya lah tidak berdaftar dengan KKM, okey, ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi pihak berkuasa kawalan dadah iaitu PBKD telah diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum dipasarkan. Okey, kita tengok dulu lah. So bila makanan ataupun suplemen ni hendak didaftarkan, dia perlu pantau apa kandungan sebenar suplemen tersebut. Okey, dia bukannya hanya boleh dilihat, tengok secara rawak saja dan boleh sahkan. Tidak. Okey. Jadi pelekat dengan label dan kod QR akan dilekatkan pada botol atau kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional yang telah diluluskan dan didaftarkan. Okey, contohnya macam ni lah. Ni contohnya lah. Okey, dia lekatkan ada label dan juga QR code. QR code ni kita boleh cek sendiri menggunakan telefon pintar untuk dapatkan maklumat tentang suplemen tersebut. Okey. Selain wujudnya label dan kod QR, penekanan juga perlu diberi terhadap usaha meningkatkan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. Okey, sebab kadang-kadang terlalu banyak iklan. Iklan pun biasanya makanan-makanan kesihatan ni dia adalah berdasarkan kepada komen ataupun pengguna yang telah menggunakannya. Jadi dia gunakan testimoni pengguna yang sebelumnya untuk melariskan makanan mereka lah ataupun suplemen mereka. Okey. Iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan, kesihatan dan suplemen sering mengelirukan dan menyukarkan pengguna sewaktu memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Jadi, untuk melindungi kebajikan dan mudahkan proses untuk memilih makanan yang sesuai ni, okay, Kerajaan Malaysia dia mengawal mutu makanan melalui 2 perkara, iaitu yang pertama Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Okey, supaya masyarakat akan dapat maklumat yang sepenuhnya dan manfaat daripada cara kawalan mutu makanan ini. Okey, kita lihat yang pertama berkaitan dengan Akta Makanan 1983 yang mana ialah merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk apa? Untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan,
penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Okey, supaya nak elak, secara umumnya nak elakkan masyarakat daripada tertipulah. Okey, tentang penyediaan makanan, penjualan dan sebagainya. Okey, jadi secara ringkasnya, mana-mana pihak yang menjual makanan yang beracun atau merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahan disabitkan oleh mahkamah. Okey, jadi bukannya mudah sebenarnya untuk memberi lesen perniagaan ataupun untuk memasarkan produk, contohnya produk-produk kesihatan ni. Okey, dia perlu menggunakan saluran yang betul. So kalau beri kesan buruk kepada masyarakat ataupun pengguna, inilah dia akan didenda atau dipenjarakan, supaya penghasil produk-produk suplemen kesihatan ni lebih berhati-hati untuk ni sebenarnya untuk menjaga kebajikan ataupun untuk menjaga komuniti ataupun masyarakat setempat. Okey, seterusnya Peraturan Makanan 1985. Itu ialah undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Okey, semua ini nak pelihara, nak jaga kebajikan dan kesihatan pengguna. Okey, so jadi sebagai contoh, mengikut Peraturan Makanan 1985, maklumat dalam label makanan harus mengandungi perkara-perkara seperti pada Rajah 2.15. Okay, kita lihat apakah dia label makanan dan maklumat yang diperlukan. Okey, ini contoh label makanan. Okey, yang pertama kena ada nama sebutan sebenar makanan. Nama yang jelas, tepat dan tidak mengelirukan. So kalau jual roti, roti. Kalau jual biskut, biskut. Kalau jual keripik, keripik. Apa lagi? Kalau jual ayam goreng segera. Okey, tulis ayam goreng segera. Okey. Kemudian perlu tahu, perlu diletakkan senarai ramuan. Maknanya apakah bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut. Okey, ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Okey. Maknanya yang utamanya apalah? Kalau macam buat roti ni perlukan tepung gandum, susu tepung tanpa lemak, lemak sayur, mentega, gula pasir, garam dan ragi. Ni tak spesifik lah, dia bukan bagi resepi tapi dia bagi tahu apakah ramuan yang ada. Okey. Kemudian perlu ada arahan penyimpanan. Okey, bagaimana nak simpan? Macam contohnya roti, simpan di tempat sejuk dan kering. Okey, untuk elakkan dia cepat berkulat lah. Kalau tempat yang lembap, roti akan cepat berkulat. Okey, kemudian perlu ada maklumat pengeluaran, yang mana kita perlu ada nama dan alamat pengilang ataupun pembungkusan dan juga ejen termasuk produk import. Contoh pada label ni dikilangkan oleh siapa, apa nama syarikat tu dan di mana ataupun alamat syarikat tersebut. Okey. Yang seterusnya yang kelima, akuan pemakanan. Okey, menunjukkan kualiti pemakanan tersebut. Okey, contohnya roti ni tinggi kalsium, tinggi karbohidrat, tinggi lemak ke dan sebagainya, ataupun tanpa gula. Kan ada kan kita tengok produk-produk yang tanpa gula, maknanya dia lebih fokus untuk kurangkan manis lah. Okey. Kemudian yang keenam, pelabelan pemakanan. Okey. Contohnya maklumat mengenai kandungan pemakanan satu produk. Okey, apa yang adalah dalam roti, contoh ada tenaga, berapa dia punya maklumat khususnya, okey, kandungan-kandungan nutrien dia. Okey, kemudian penyataan aditif makanan. Okey, dia merujuk kepada semua aditif makanan yang dibenarkan, iaitu bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan juga conditioner makanan. Okey, contoh kat sini tulis mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Okey, kerana sekarang ni memang ada bahan pengawet yang dah diharamkan kerana dia menjadi faktor utama punca kanser. Okey, seterusnya penyataan mengenai kuantiti, berat dan juga isi padu makanan. Okey, contoh macam roti ni berat bersih dia lah. Okey, berapa? Contoh kat sini 450 gram. Okey, penyataan mengenai berat bersih atau isi padu atau bilangan minimum isi bungkusan makanan tersebut. Kena tahu berapa, kena bagi tahu. Okey. Dan yang terakhir sekali, penandaan tarikh. Pastikan bahawa makanan yang dipilih tidak melepasi tarikh luput. So guna sebelum
dia akan bagi tahu tarikh sebelum makanan tersebut tidak boleh dimakan lagi. Okey. So ada 9 perkara contoh label makanan dalam ini. Okey. Okey, macam kita di Malaysia ni kita ramai orang Islam. Okey. Jadi kita sangat pentingkan tentang isu status halal makanan. Okey. Jadi ini adalah contoh. Okey, logo halal Malaysia. Macam ni saja. Okey, tak ada logo lain. Okey, ni dah standard. Maksudnya setiap makanan yang dikategorikan halal dah dapat sedia pengesahan daripada JAKIM, dia akan dapat logo ini. Okey, sekiranya ada laporan ataupun dapat diketahui, sebab dia akan lakukan pemeriksaan berkala, pemantauan berkala, sekiranya digunakan sewenang-wenangnya, syarikat ataupun kilang yang mengeluarkan makanan yang sepatutnya tak dapat status halal tu dikeluarkan dengan logo halal, dia akan didenda lah, dihukum. Okey. Okay, jadi kamu boleh nampak kan, kalau macam kat Malaysia ni kita banyak sangat dekat mana-mana ataupun setiap makanan kat mall, kat kedai ke kat mana-mana kita boleh nampak kalau makanan tu halal dia akan ada logo halal. Okey. Jadi kalau tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia, maknanya dia mengesahkan bahawa makanan di tempat makan atau produk makanan itu adalah halal. Sama juga kalau kita pergi restoran. Okey. Kalau restoran tu ada logo halal, maknanya kita orang Melayu Islam kita boleh masuklah untuk makan. Okay, kalau agama lain tak ada masalah. Mungkin ini lebih fokus kepada masyarakat Islam. Okay. So kamu boleh cari lagi maklumat tambahan berkenaan tentang isu-isu makanan Islam, kerana sekarang ni pun banyak makanan-makanan yang dijual kadang-kadang tak ada status halal juga, tapi ramai juga orang Islam tu terpulanglah pada individu. Sebenarnya kalau kita macam masyarakat Islam ni, kita perlu fokus kepada makanan-makanan yang halal sahaja. Okay? Halal tu bukan hanya tidak mengandungi khinzir dan sebagainya, tapi dengan cara pengendalian juga perlu bersih. Itu juga termasuk dalam konteks halal tersebut. Okay? So kamu boleh cari banyak artikel-artikel yang membincangkan tentang maksud halal itu sendiri. Okey, jadi itu tadi cikgu dah fokuskan. Okey, untuk refleksikan diri untuk tajuk ini, topik 2.6. Okey, khusus kepada topik 2.6, makanan kesihatan dan suplemen kesihatan, fokus kepada berkomunikasi mengenai isu berkaitan dengan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Dan yang kedua, berkomunikasi mengenai isu berkaitan dengan status halal makanan. Okey, so kamu boleh ulang semula video ini untuk dapatkan maklumat sekiranya kamu kurang faham, dan boleh terus bertanya kepada guru sekiranya kamu tak faham juga. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya, Cikgu Ayuni. Okey. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan sentiasa bermanfaat kepada kamu semua. So itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.